Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Penyertaan United Kingdom UK dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP tidak lama lagi akan membawa hubungan dua hala sedia ada London dan Kuala Lumpur ke tahap lebih tinggi. Menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Fadilah Yusof, perjanjian perdagangan sulung antara kedua-dua negara ini bakal membuka pintu bagi pertumbuhan dan akses pasaran yang lebih meluas. We are looking at the UK having a trade deal with Malaysia for the first time, reducing the red tape as businesses enjoy operating on a par with local firms and cutting off tariffs on goods, exports, providing businesses with much greater access to new markets. Bila berucap pada jamuan makan malam peringkat tertinggi UK dan Malaysia di London, antara yang hadir pada jamuan tersebut ahli Dewan Pertuanan dan ahli Parlimen UK Lord Johnson serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK Datuk Zakri Jaafar. Datuk Seri Fadilah berkata UK merupakan satu-satunya negara Eropah yang menyertai CPTPP, perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Tindakan UK ini jelas menggambarkan komitmen negara tersebut terhadap Indo-Pasifik, rantau yang bakal membentuk sekuriti dan persaingan ekonomi global pada abad ke-21. Antara perkara utama yang termaktub di bawah perjanjian CPTPP termasuk pengurangan tarif import bagi ekspor minyak sawit Malaysia. Hubungan perdagangan dua hala antara Malaysia dan UK mencecah lebih $7.3 bilion Amerika pada tahun 2022 dengan UK mencatatkan lebih dagangan sebanyak $786 juta. Kerajaan Negeri Sabah yakin bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan dapat mempercepat pelan jangka pendeknya dalam menangani krisis air. Bantuan RM320.25 juta melibatkan 20 projek seluruh negeri antaranya Kota Kinabalu, Tuaran, Putatan, Papar, Beaufort, Kaningau, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji J. Noor dalam satu kenyataan berkata projek merangkumi pelaksanaan 6 program itu dijangka memakan masa antara 6 hingga 12 bulan. Terdahulu, Datuk Haji J telah bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya serta memberi taklimat mengenai pelan Sabah dalam menangani masalah bekalan air. Pelan jangka panjang berkaitan bekalan air berimpak tinggi termasuk projek dua empangan di Papar dan Ulu Padas Sipitang turut dikongsikan. Inisiatif Makkah Road memasuki tahun ke-5 pelaksanaannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata program ini dilihat berjaya melancarkan pergerakan jemaah haji. Kalau dulu kan tuan-tuan dan puan, bakal-bakal haji kita terpaksa menunggu dalam sekitar 4 ataupun 5 jam di immigration. Saya ingat dulu masa saya pergi haji lebih kurang macam tu lah. Tapi dengan adanya perkhidmatan Makkah Road ini, tuan-tuan dan puan nampak seramai lebih kurang 55 pegawai daripada kerajaan Saudi yang ditempatkan di sini selama sebulan untuk memudahkan perjalanan bakal-bakal haji kita. Malaysia merupakan negara pertama melaksanakan program perintis Makkah Road kerana kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada tabung haji Malaysia. Kira-kira 12,000 jemaah haji Malaysia telah tiba di Tanah Suci melalui proses Makkah Road. Jemaah haji diingatkan agar sentiasa menjaga nama baik negeri dan negara sepanjang berada di Tanah Suci Makkah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Ruslan Muharram berkata para jemaah juga perlu kekal dengan disiplin tinggi selain menjaga kesihatan dengan baik sepanjang menjalankan ibadah haji. Menjaga kesihatan yang lebih baik, terutama sekali untuk lebih banyak minum air lah. Semoga kesihatan mereka terjamin dan dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan kita mendoakan mereka pergi dan balik sentiasa dalam keadaan yang sihat.
Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berharap para jemaah mengikuti nasihat pihak tabung haji serta mematuhi semua amalan dan panduan yang telah digariskan demi keselesaan dan kesempurnaan ibadah haji. Beliau ditemui pemberita selepas menyantuni jemaah haji Dun Lumadan di Beaufort. Seramai 21 bakal jemaah haji daripada Dun Lumadan menerima sumbangan peribadi wang tunai RM500 setiap seorang daripada Datuk Ruslan. Pekan Lubuk Emas, jolokan itu diberi kepada Kuala Pilah. Suslan ia sangat sinonim dengan deretan kedai emas yang sering menjadi tumpuan orang ramai. Terbaru, Majlis Daerah Kuala Pilah memperkenalkan Jalan Datuk Undang Johor sebagai zon pengkhususan bandar yang turut diberi nama Gold Street. Pegawai Daerah Kuala Pilah Muhammad Faizal Abdul Manaf berkata ia selaras rancangan tempatan Daerah Kuala Pilah 2035 sehingga kini terdapat lebih daripada 10 kedai emas yang terletak di sepanjang Jalan Datuk Undang Johor. Dan gabungan 10 kedai emas ini adalah selaras dengan perancangan kami juga, perancangan di Kuala Pilah juga, di mana kita ingin mewujudkan satu gold souk seperti mana di Dubai lah, di Emirat Arab Bersatu tu, iaitu untuk mewujudkan kawasan penjualan emas yang mampu milik dan murah kepada seluruh penduduk di Malaysia. Kita akan jadikan Kuala Pilah ini sebagai bandaraya pelancongan yang berteraskan kepada emas. Tambah beliau, kewujudan kedai emas di daerah ini juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat sekaligus membantu meningkatkan pendapatan isi rumah. Pelbagai kolaborasi dilaksanakan antara Bank Islam Malaysia Berhad BIMB dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Ia terutamanya dalam meningkatkan ekonomi penduduk khususnya dalam kalangan asnaf. Semalam, BIMB menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2022 sebanyak RM185,000 kepada MAIPS. Ketua Pegawai Rangkuman Kewangan Kumpulan Bank Islam Muhammad Nazri Cik mempersembahkan replika cek kepada pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalul dalam majlis di Masjid Al-Falah Bohor Mampelam, Arau. Dalam majlis sama, Tuanku Syed Fazluddin Putra merangkap yang di-Pertua MAIPS berkenan menyerahkan sumbangan agihan zakat MAIPS kepada seramai 140 orang asnaf terpilih. Baginda menzahirkan rasa gembira atas kesudian BIMB sekali lagi mengunjungi Perlis bagi menyalurkan sumbangan. Baginda berharap agar lebih banyak syarikat korporat sudi berganding bahu dengan MAIPS. Kaki tangan Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad PMMA yang terjejas akibat penutupan 2 jabatan pembuatan di kilang Shah Alam 1 diberi pilihan skim pemisahan persetujuan bersama MSS dengan sebahagian besar menerima tawaran itu. Menerusi makluman kepada Bursa Malaysia, PMMA memaklumkan rasionalisasi dan persetujuan semula perniagaan telah dilaksanakan pada 31 Mac lalu seiring penutupan jabatan tersebut. Tambahnya, tiada kilang atau jabatan lain yang terjejas. Sebagai organisasi yang berdedikasi mengekalkan budaya hormat menghormati serta tanggungjawab, PMMA mengadakan libat urus bersama kaki tangannya dan menyediakan bantuan dan sokongan sepanjang proses tersebut. Pekerja yang memilih MSS telah menerima pakej pampasan yang adil dan saksama melebihi norma industri. Manakala yang menolak akan ditawarkan pertukaran ke jabatan lain dalam PMMA sesuai dengan kemahiran dan potensi pertumbuhan masing-masing. Perkembangan luar negara, kegagalan mengakses tempat perlindungan mungkin jadi punca 3 warga Ukraine maut dalam serangan udara terbaru dilancar Rusia ke Kiev semalam. Perkara itu dinyatakan saksi kejadian. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky kecewa dengan insiden yang berlaku. Beliau beri jaminan pegawai tempatan akan dikenakan tindakan tegas jika didapati gagal pastikan tempat perlindungan mudah diakses ketika kecemasan. Ini bagi mengelak kejadian sama berulang. Polis telah buka kertas siasatan kes jenayah atas insiden berkenaan. Dalam pada itu, Rusia pula dakwa berjaya gagalkan serangan Ukraine di wilayah barat dayanya Belgorod.
Ukraine didakwa gerakan 70 militan bersama hampir 20 aset ketenteraan darat bergorot menyaksikan pertempuran bersenjata antara Rusia dengan Ukraine berlaku selama 2 hari minggu lepas. Situasi makin tegang sejak beberapa hari lalu. Pertempuran merosak dan memusnahkan infrastruktur awam serta bangunan termasuk kediaman penduduk. Ukraine bagaimanapun nafikan terlibat dalam serangan tersebut. Perkembangan misi pencarian 7 pemuda hilang di Meksiko, beberapa lagi beg dipercayai berisi keratan anggota badan manusia dibawa keluar dari kawasan jurang di Jalisco hari ini. Semalam pihak berkuasa sahkan sekurang-kurangnya 45 beg berisi keratan anggota badan manusia ditemukan di pinggir bandaraya Meksiko, Guadalajara. Ia telah dibawa keluar menggunakan helikopter. Bagaimanapun belum dapat dipastikan sama ada keratan anggota badan ditemukan itu milik 7 pemuda yang hilang. Bedah siasat sedang giat dilaksana. Bola Sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan bagi memburu tahta kejuaraan. Sabtu 3 Jun, Perak FC bertemu Terengganu FC 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Sukan Perkembangan Hoki Piala Remaja Asia 2023, skuad kebangsaan menamatkan cabaran di tangga keempat kejohanan. Malaysia tewas 1-2 menentang Korea Selatan dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Salah, Oman malam tadi. Dalam saingan tersebut menyaksikan Korea Selatan terlebih dahulu berada di depan apabila Lim Doh Yun menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-22. Kedudukan itu tidak kekal lama apabila Muhammad Adam Ashraf Ahmad Johari menyamakan jaringan buat Malaysia menerusi gol padang 4 minit kemudian. Bagaimanapun, Yu Seung Ho muncul wira Korea Selatan apabila meledak gol kemenangan menerusi jaringan padang pada minit ke-37. Malaysia hanya pernah menjuarai kejohanan itu sekali pada edisi 2012 waktu menjadi tuan rumah dengan menundukkan Pakistan 2-1 di Melaka. Kejohanan golf remaja Saujana 100 Plus, pemain muda Australia Josiah Edwards mengungguli kategori lelaki dalam saingan yang berlangsung di Saujana Golf and Country Club. Pemain berusia 16 tahun itu menjuarai kejohanan dengan kelebihan 2 pukulan selepas mengekalkan status pendahulu dalam 2 pusingan awal. Dalam pada itu, pemain cilik berusia 13 tahun, Daichi Hayashi dari China melakukan catatan 69 pukulan untuk muncul naib juara dengan jumlah 219 pukulan. Bakat tempatan Nathan Wong dan Nur Hakim Hadi masing-masing meraih tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, kategori perempuan menyaksikan pemain Cina Isabella Yan merangkul kejuaraan pertama tahun ini selepas menewaskan pemain negara Wang Xinyao dalam saingan play-off selepas terikat 220 pukulan. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad paduan penuhi harapan.